Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya kita nak lihat bagaimana menyediakan penyata kedudukan kewangan untuk kelab dan persatuan. Baik, seperti perniagaan yang bermotifkan keuntungan, kita juga menyediakan penyata kedudukan kewangan yang sama. Bezanya di sini ialah kalau biasa kita menyediakan equity pemilik tetapi dalam tajuk kelab dan persatuan apa yang kita guna ialah dana terkumpul bagi menggantikan modal awal dan modal akhir. Jadi kelab persatuan ni dia tidak ada pemilik. Okey. Apa yang dapat kita lihat di sini adalah rumus bagi dana terkumpul sama juga dengan pengiraan modal iaitu aset tolak liability. Jadi kalau dia ialah dana terkumpul awal ialah aset awal tolak liability awal baki awal. Begitu juga kalau dana terkumpul akhir baki akhir aset tolak baki akhir liability. Baik, ini adalah satu contoh pengiraan dana terkumpul awal. Jadi kita lihat pada tarikh dia untuk menentukan awal dan akhir. So ini adalah tarikh akhir. Kita akan kenal pasti yang mana satu aset, yang mana satu liability. Jadi kita lihat di sini bangunan ialah aset, alatan sukan aset, ABB liability, ABT aset, inventory awal aset, YBT. YBT ni adalah sama dengan ABT. Jadi ABT adalah aset. Jadi lawan kepada ABT adalah yuran belum terperoleh. Jadi belum terperoleh adalah liability. Kemudian tunai di bank atau bank ialah aset, belum bayar sama dengan ABB kan. Jadi ABB tu ialah liability. So surat khabar belum bayar ialah liability. Kemudian belum bayar lawannya ialah prabayar. So prabayar adalah aset. Jadi semua yang liability kita akan tolakkan dia. Jadi kita akan tambahkan semua aset. Kita tambahkan dah dapat jumlah aset, kita akan tolakkan semua jumlah liability. Okey, jadi kita akan tambahkan semua aset dan tolakkan semua liability dan dapat dana terkumpul awal. Jadi penyata kedudukan kewangan boleh disediakan sama ada bentuk T atau bentuk penyata. Okey, kalau kita lihat sini bentuk T hanya perlu belah debit dan belah kredit untuk aset dan dana dan liability Yang ini ialah yang kebiasaannya equity ataupun aset sama dengan equity pemilik tambah liability. Di sini equity bertukar menjadi dana terkumpul. Cuma di sini tidak ada pengiraan modal kerja. Jadi kelebihan format penyata adalah di modal kerja. Bagaimana mengira modal kerja? Aset semasa tolak liability semasa. Okey, so yang lain macam biasalah aset tambahkan aset, kemudian dana dan juga liability. Baik, kita lihat pada contoh ini Contoh ini maklumat diambil daripada buku pada 31 Disember. Jadi untuk menyediakannya kita akan lihat mana yang aset Okey, bank aset, perabot aset, alat pejabat aset, YBT atau ABT aset. Jadi YBT lawannya YBO. Liability, inventory sentiasa aset, ABT aset, ABB liability liability, belum bayar liability dan lebihan ataupun untung, dan ini adalah dana terkumpul awal. Jadi dari segi formatnya dana terkumpul awal tambah lebihan dapat dana terkumpul akhir. Biasanya modal awal tambah untung dapat modal akhir. Okey, yang ini tukar kepada dana terkumpul. Jadi yang lain adalah seperti biasa iaitu aset, aset bukan semasa, aset semasa, dana terkumpul dan juga liability semasa. Okey. Baik, kalau bentuk penyata pula kita akan dapat mengira modal
modal kerja. Ya, pastikan ya modal kerja ditulis pada baris yang betul untuk 15,920. Okey. Jadi aset tolak liability semasa dapat modal kerja. Okey. Baik. Perbezaan di sini kalau awak perasan iaitu hanya pada perkataan dana terkumpul sahaja sebab kita tiada pemilik untuk kelab dan persatuan. Okey. Baik, jika ada derma, okey, derma. Contohnya ialah mendermakan 5,000 untuk membina gelanggang. Jadi kita akan tambahkan kepada penyata kedudukan kewangan di dana terkumpul kerana ini adalah pendapatan modal. Pendapatan modal. Okey. Jadi kalau kebiasaan penyata kedudukan kewangan untuk perniagaan yang berorientasikan keuntungan, kita tak ada. Kita tidak ada derma ini, tidak ada. Okey, itu sahaja untuk penyata kedudukan kewangan. Jika ada masalah, sila PM saya.